Hari ini kita nak bercakap tentang aplikasi jodoh. Persoalannya, adakah aplikasi jodoh membawa musibah? Musibah dia tak ada soal dekat situ. Sebab apa ya, kita memang tak boleh ataupun tak mampu nak lari dengan peredaran teknologi semasa. Kan? Kalau dulu ada aplikasi-aplikasi tapi sangat terhad. Nak kena pergi ke, mungkin nak pergi ke orang kata cyber cafe dan sebagainya. Tapi sekarang ni senang untuk diakses dan sebagainya. Sekarang ni kalau aku like. Kalau tak, aku swipe. Swipe ke sana. Okey. Tanpa kita nak membuang masa lagi kan, Yana. Kita nak terus perkenalkan tetamu kita di studio. Kita ada 3 tetamu di studio hari ini. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan, selalu bersama dengan kita kan. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Prof, apa khabar? Kembali bersua, Prof. Terima kasih, Prof, sudah bersama kami sekali lagi. Dan Fatin, seterusnya kita bersama dengan pasangan ini yang mana mereka juga baru sahaja diijab kabulkan. Selamat pengantin baru kami ucapkan. Yang mana mereka juga bertemu dalam aplikasi Bertemu Jodoh. Okey, kita bersama dengan Fatin Nur Sazila Amira Salman dan Ahmad Shah Ramadan Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Tunjuk sikit inai di jari tu. Itu dia pengantin baru kita. Okey, kita sapa mereka dengan Fatin dan juga Adan. Fatin satu, Fatin dua. Ini Fatin dua lah. Okey. Alright. Kita nak mulakan santai-santai, Prof. Untuk hari ini kita nak membuka. Memang kita tak boleh nak nafikan aplikasi ni memang wujud. Sama ada yang berleluasa sekarang ni, yang kata dari segi Islamiknya pun ada juga. Memang tak boleh lari dengan peredaran teknologi. Tetapi pastinya ada kesan-kesan dari segi positifnya, dari segi negatifnya. Kalau boleh, secara mukadimahnya untuk kita bukakan topik kita hari ini, Prof. Okey, tadi terima kasih Fatin. Tadi Fatin dan Yana dah sebut tentang apa aplikasi ni ada pro and cons kan. Semua perkara pun ada pro and cons. Orang yang di luar sana tak guna aplikasi pun, dia cari jodoh ke secara berdepan pun sebenarnya perkahwinan itu sendiri adalah kadang-kadang kita boleh anggap macam perjudian juga. Perjudian ni bukan sebab manusia ni sifat dia akan boleh berubah. Manusia bukan macam sistem dalam kereta, dia macam tu je. So walaupun orang yang kita kahwini tu kita kenal pun tak pakai aplikasi, dia pun boleh berubah juga. So aplikasi ni adalah satu alat di mana kita nak berkenalan lah. Katalah A nak berkenalan dengan B ke, tapi dia tak tahu siapa lagi B ni kan. So dia guna ke aplikasi tu. Kita tak nafikan hari ini anak-anak muda, dia ni muda lagi kan. So jadi itulah jadi maklumat di hujung jari. Kita dah ada alat tu. So kita tengok, kita cuba. Tak salah, pada saya tak salah. Cuma sesiapa nak guna aplikasi ni, dia kena ingatlah semua perkara ada pro and cons. Sebabnya ada orang yang berjaya, ada juga orang yang gagal, seperti mana orang yang bertemu jodoh dengan cara yang lain. Jadi pentingnya pada saya, orang yang nak cuba guna ni ialah dia punya kekuatan mental. Kekuatan mental. Sebab risiko tu ada. Risiko memang sentiasa ada. Sebab kita boleh masukkan gambar model, kita masukkan gambar siapa pelakon yang lawa-lawa kan. Benda boleh buat. Macam you sama, ataupun pakai gambar you tapi you edit. Kan, semua boleh. Jadi maknanya ada orang kalau dia mencari rupa paras, dia kena ingatlah, mungkin dia boleh tertipu walaupun mungkin tidak. Kalau dia mencari ciri-ciri katalah harta, dia mungkin percaya, mungkin tidak. Semua tu ada. Jadi apa pun saya fikir sebagai panduan yang umum, nak guna aplikasi okey. Tapi kena juga bersediakan mental. Maknanya kalau kita pun ada tak jujur, kita juga kena expect mungkin juga orang-orang yang kita cuba dalam tu ada yang tidak jujur. Berbalik kepada niat lah. Betul. Kalau jumpa depan-depan mungkin berbeza. Kalau dalam aplikasi tu mungkin ada banyak filter. Bergurau je. Dan ini yang saya nak tanya kepada Fatin dan juga Adan. Betul? Okey, bertemu jodoh dalam aplikasi Bertemu Jodoh. Okey, Adan 25 tahun. Fatin 22 tahun. Fatin, diorang ni sebenarnya mereka ni masih lagi muda. Okey, kenapa memilih untuk mencari pasangan menerusi aplikasi? Kenapa tidak berkenalan secara orang-orang di sekeliling, di tempat kerja ataupun kenalan sendiri? Mungkin Fatin boleh mulakan dulu. Saya tengok kawan-kawan lah, sebab time tu saja tengok diorang bagi idea macam carilah jodoh dekat sini apa semua. So saya try, jumpa dia lah.
Last kali sangkut. Tapi dah kenal 4 tahun lepas lah. 4 tahun lepas kita dah pernah kenal. Ini menarik. Macam mana 4 tahun lepas pernah ataupun mengenali antara satu sama lain. Lepas tu macam dah tak hubungi ke macam 4 tahun mana? lepas tu kita orang kenal. Lepas tu lost contact selama 4 tahun tu. Bulan 1 tahun ni baru kita orang contact balik. Ada terus ajak. Okey, saya boleh katakan jodoh tak ke mana. Kalau jodoh tak kemana. Betul. Tapi kalau Adan sendiri boleh kongsikan pendapat Adan tentang aplikasi bertemu jodoh ni. Adan sendiri sebagai seorang lelaki pertama dan yang keduanya masih lagi muda. Apa pendapat Adan tentang aplikasi mencari jodoh yang saya kira rata-rata kebanyakan anak-anak muda ataupun yang tak berapa muda pun ada akaun aplikasi mencari jodoh ni. Apa pendapat Adan? Pendapat saya lah, kalau saya dah cuba dah untuk cari kat tempat kerja ke apa, tapi aplikasi tu membantulah bagi saya. Tapi saya pun kenal di dalam tu, saya akan throwback balik lah. Akan cerita pasal yang saya kenal dia, berjumpa balik, mengingatkan dia lah. Lepas tu lama-lama tu saya dengan dia memilih untuk bertunang dulu dan terus berkahwin lah dalam tahun ni. Tapi ada rasa takut tak waktu mula-mula macam meletakkan diri di dalam sebuah aplikasi mencari jodoh yang mana kita tahu kita sendiri ni akan menarik perhatian sesiapa sahaja yang kita tidak tahu orangnya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Fatin ada rasa takut tak? Mungkin bercerita sikit. Sebab kan sebelum kenal dia pun, sebelum ada yang salah kenal dekat aplikasi juga. So kena hati-hatilah. Kalau kenal tu better kenal each other dulu. Orang kata sebelum bertemu jodoh, kita bertemu. Apa ni? Tak boleh nak cakap lah kat sini. Tapi saya berminat nak tanya kepada Adan. Adakah mungkin juga kan sebab dah 4 tahun lalu dah mengenali Fatin. Ke Adan memang pergi ke aplikasi tu untuk mencari Fatin semula? Ada juga niat mencari. Sebab kalau yang aplikasi tu di dalam satu kawasan tu. Saya akan saya swipe lah untuk cari. Tu swipe. Maknanya ada like. Kalau tak like, swipe je. Gitu. Okey. Saya ada baca dekat dalam artikel ni yang mana Fatin maklumkan tak salah kita manfaatkan aplikasi ini sebaiknya untuk cari jodoh. Jangan mudah putus asa. Betul. Apa yang dimaksudkan Fatin sebenarnya? Ini maksudnya, lebih kepada ke arah yang positif lah. Betul. Macam ada yang separuh orang yang macam kawan-kawan saya ada yang kenal diorang punya cara diorang tu salah, kenal lelaki salah dan broken macam-macam lah kan. Tak semestinya semua lelaki dalam tu negatif lah. Ada yang positif, cuma kita yang kena pandai cari. Saya suka apa yang Fatin Adan kongsikan tadi. Dan ini kita melihat dari sudut pandangan positif berkenaan dengan aplikasi mencari jodoh ni kan. Prof, macam mana sebenarnya mungkin dalam kalangan masyarakat sekarang ini ada persepsi yang sedikit negatif berkenaan dengan mereka yang mempunyai akaun mencari jodoh. Lepas tu berkenalan dalam akaun, menerusi akaun ini juga. Dan ada juga yang beranggapan bahawa ini cuma untuk main-main sahaja, untuk suka-suka sahaja yang tidak akan diteruskan ataupun dilanjutkan ke jenjang pelamin. Apa pendapat Prof? Okey, terima kasih Yana. Saya nak petik dulu ayat paling akhir tu, iaitu suka-suka. Golongan yang suka-suka tu lah yang sebenarnya tak berapa sihat. Sebab kita takut dia masukkan maklumat dia pun maklumat yang tak benar, dan dia pun jadi orang tertarik pada dia. Ada orang minat kat aku lah rupanya. Jadi mungkin dia tak bersedia. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang positif, macam apa yang diceritakan oleh Fatin Junior dan Adan, kita sini bukan tua, sini dia lebih berpengalaman. Teruskan Prof. So jadi kalau kita lihat kan maknanya kalau mereka saya kira beginilah, dia adalah salah satu cara. Kalau kita tengok dari sudut agama contoh, dia ada macam-macam cara. Kalau kita tengok masyarakat lama, orang perempuan tak boleh propose lelaki sebab dia panggil pergi cari timba, walau tak salah pun kan. Kalau kita nak ikut kata masyarakat ni, saya fikir sudah kita tak ikut tau. Jadi sebenarnya benda tu lebih pada norma masyarakat. Dia tak ada salah betul. Tapi kalau nak guna macam yang Fatin dan Adan buatlah, maknanya walaupun mereka ni kebetulan dah pernah kenal. So kita assume dia tak pernah kenal. Maknanya mereka still kena jumpa depan-depan. Diorang ni mungkin tak ambil masa lama sebab dia dah pernah kenal. So bagi mereka yang tak pernah kenal, mereka mungkin kena ambil sedikit tempoh untuk kenal secara realiti, bukan atas talian semata-mata. Jadi saya rasa tak salah sebab itu adalah salah satu usaha. Cuma sejauh mana kebergantungan kita kepada aplikasi tu lah yang kita kena tengok. Maknanya bagi mereka nak mencari jodoh tu lah, adakah mereka terlalu bergantung, dia percaya, jadi tiba-tiba dia kecewa seperti saya sebut awal tadi. Alangkah dunia realiti pun orang boleh kecewa, ini kan pula aplikasi. So jadi maknanya kita tak boleh percaya semua tu 100% sebab
manusia ni macam-macam. Kan? Kita tak boleh kawal manusia, tapi kita boleh kawal diri kita. Betul. Mungkin boleh jadikan medium ataupun platform permulaan sahaja kan Prof kan untuk kita melangkah kepada langkah seterusnya sebelum kita berniat untuk kahwin. Tetapi lebih kepada apa yang dikongsikan Prof ini untuk mereka-mereka yang memang berniat untuk mencari pasangan dan sebagainya. Tapi Prof, ada juga dalam kalangan kita yang telah pun berumah tangga dan sebagainya menggunakan aplikasi ni untuk melepaskan kebosanan ataupun ada niat juga untuk orang kata bermain-main. Macam mana yang ada kata kan. Betul. Berkenaan dengan isu ni kan Fatin, wartawan kami ada sempat membuat satu paparan yang berkaitan dengan apa yang Fatin katakan tadi. Sudah berkahwin tetapi masih lagi menggunakan aplikasi Bertemu Jodoh ni untuk bermain-main dan mungkin nak test market je Fatin. Jom kita saksikan. Impian setiap pasangan berumah tangga adalah untuk kekal hingga ke hujung nyawa. Namun, apakan daya, tidak semua kisah cinta berakhir dengan indah. Alma Nisa Kamarudin, 27 tahun, tidak menyangka perkahwinan yang baru dibina musnah di tengah jalan selepas dia mendapat tahu suaminya bermain kayu tiga di aplikasi Mencari Jodoh. Saya dengan bekas pasangan berkahwin pada tahun lepas dan mula perkenalan kami adalah melalui salah satu aplikasi jodoh. Masa tu dia start tegur saya dulu dan kami berkawan dalam lebih kurang 4 bulan macam tu lah. Dan saya cakap dekat dia yang saya guna aplikasi jodoh ni sebab memang saya nak cari seseorang yang betul-betul serius, yang boleh settle down sebab saya tak nak lagi cinta monyet. Jadi masa awal kita orang kahwin tu memang kami bahagia je, dilayan saya dengan baik. Cuma lepas 3 bulan lah saya nampak dia dah agak lain. Dia selalu cakap dia outstation. Saya pun percaya sebab memang dari awal-awal saya kenal memang dia selalu ada kerja dekat luar kawasan. Jadi saya memang tak ada syak apa-apa langsung. Sampailah ada satu kejadian tu, kita orang keluar dan dia tertinggal phone atas meja dan saya nampak ada notification masuk. Saya buka dan memang terkejut sebab ada mesej masuk dari aplikasi jodoh online tu. Sebab setahu saya memang dia dah delete lepas dia kenal dengan saya. Dia sendiri yang cakap dengan saya yang dan saya ni pula bukan sejenis yang suka check handphone pasangan. Jadi saya memang percaya dekat dia and I put a trust on him. Lepas tu saya tanyalah dia kenapa masih ada lagi apps tu dan dia pun masih lagi layan perempuan-perempuan dalam tu. Tapi dia cakap tu semua kawan-kawan dia and dia minta maaf and dia janji nak delete apps tu. Dia delete, memang dia delete depan saya and saya pun percaya. Tak lama lepas tu dia kantoi lagi dengan saya. Dia mesej dengan perempuan-perempuan dalam aplikasi jodoh online yang lain pula. Perasaan saya masa tu memang sangat-sangat hancur sebab banyak sangat mesej-mesej perempuan yang dilayan. Kali ni lebih teruk sampai keluar pergi Cameron sama-sama. Saya dah tak boleh terima dia lagi. Saya tanya dia tapi dengan nada yang tinggi sebab saya dah geram sangat. Saya tanya dia kenapa dia buat macam ni. Kenapa dia curang belakang saya. Ketagih sangat ke dengan perempuan online ni. Saya provoke dia dengan soalan-soalan yang sama. Sampailah dia mula angkat tangan dekat saya. Dia tampar saya sampai bibir saya pecah. Dia nak rampas phone dia sebab saya masa tu saya tengah pegang phone dia. And dia genggam tangan saya kuat sangat sampai lebam semua. Dan saya minta dia lepaskan saya sebab saya dah tak nak hidup dengan dia. Lepas tu malam tu juga saya drive pergi balai polis. Saya dah buat report sebab saya memang dah tak nak hidup dalam rumah tangga yang toksik ni. Kadang-kadang saya fikir salah ke saya kenal dengan suami dalam aplikasi jodoh ni. Tapi saya rasa benda ni salah jugalah sebab saya tak totally kenal dia. Saya kenal dia sekejap je saya terus kahwin. So memang orang cakap saya memang tak cukup betul-betul mengenali pasangan saya lah. Dahsyat sebenarnya kalau kita tengok paparan tadi. Dan mungkin kita rasa macam betul ke berlaku, rasa macam dalam drama je yang berlaku macam ni. Hakikatnya inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kita nak tanya soalan cemas kepada Adan dan juga Fatin. Memandangkan anda berdua dah pun berkahwin, aplikasi tu dah delete ke belum? Ada dah dua-dua dah Kena pegang dah.
Okey, dah tahu dah semua password apa. Okey, Prof, apa yang dikongsikan tadi tu pengakuan daripada salah seorang mangsa yang pernah pun mereka pun pernah juga mengalami alam percintaan dalam aplikasi dan sebagainya. Prof, kalau macam Fatin dan juga Adan ni, okey, mereka memang ada niat mencari pasangan untuk meneruskan kehidupan bersama dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula senario yang dikongsikan tadi tu, dah kahwin tetapi ada orang kata kecurangan, cari wanita lain dan berbalik-balik semula. Macam mana dia cari isteri dia, begitu juga dia curang untuk mencari wanita lain. Kongsikan, Prof. Okey, kesian ni kita lihat tadi pasangan tadi tu, pengakuan tadi. Kalau kita lihat tadi macam yang saya ada sebut tadi, maknanya perkahwinan ini dia memang kita sebenarnya tak boleh nak ramal apa benda akan berlaku selepas perkahwinan. Mungkin pada peringkat awal si lelaki tu dia mungkin dia rasa dia bersedia untuk menjadi pasangan. Tapi benda-benda online ni kan, Fatin, Yana, kadang-kadang ada benda yang kita macam addiction sikit tau. Kan, jadi macam seronok, macam budak-budak muda main game kan, dia addict kan, dia ketagih. Jadi dia ni macam dia juga mungkin sang suami ni, bekas suami ni mungkin dia ketagih, dia seronok sebab dia mendapat perhatian. Aku dah kahwin pun ada anak, tapi mungkin orang-orang tu pun tak tahu dia dah kahwin. Risaulah macam ni. Risau topik ni. Kan, mungkin tak tahu dia dah kahwin. Dan kita juga tak nafikan, bukan saja kita tak boleh salahkan lelaki saja. Kita tengok mungkin juga ada wanita yang dia pun suka-suka. Dia rasa sebab manusia ni naluri untuk apa dipanggil companionship tu normal. Tapi macam mana you nak salurkan naluri tersebut, kan? Jadi bila kita tak nafikan di luar sana ada wanita-wanita dan juga lelaki yang memang dia suka bertukar-tukar. Jadi bila orang-orang macam ni menggunakan aplikasi dan ada orang yang jujur macam isteri, bekas isteri tadi tu, dia menjadi mangsa, dia salah satu perkara yang membawa trauma lah kepada dia. Kita pun sedih lah, tengok pun kita sedih kan. Tu jadi sebab itu bagi anak-anak muda macam, tapi dia ada sebut kesilapan dia tadi. Saya pun salah, saya tak kenal dia sangat. Nampak tak? So jadi ada orang mungkin macam dia orang ni, dia orang dah kenal sebenarnya, betul tak? Jadi dia orang dah kenal, so walaupun dia jumpa bulan 1, dia orang kahwin bulan 1 macam 10 bulan, kita itu pun lama. Kan? Itu pun lama, tapi dia orang dah kenal 4 tahun lepas kan. Saya ingat lagi. Tapi kalau yang ini ni dia kata dia kenal 4 bulan. Kan? Jadi 4 bulan orang daripada out of nowhere, dia memang kena kerja keras sikit untuk tahulah. Hari ini memang ramai penipu di luar sana, tak kira lelaki ke perempuan pun sebenarnya kan. Jadi kena hati-hati. Ya, maksud juga sini kan memang aplikasi tu medium ataupun memudahkan kita untuk berusaha mencari jodoh dan sebagainya, tetapi kita kena tahu, janganlah orang kata keterujaan, dia ni suka aku, dia ni sayang aku dan sebagainya. Itu hanya bersifat sementara. Betul. Dan saya kira berbalik juga kepada orang di sekeliling kita kan, Fatin, Adan, waktu anda berdua beritahu kepada ibu bapa, keluarga yang anda berkenalan menerusi aplikasi bertemu jodoh ni, apa yang mereka katakan? Mungkin kepada Fatin terutamanya sebab kita perempuan kan. Apa yang mereka cakap? First mak saya tanya, betul ke? Dia serius ke kan? Kalau serius terus masuk Minang je. Kena betul-betul dulu. Sebab sekarang kan macam-macam boleh jadi, dia kata kan. Tapi saya cakap dengan ibu saya sebab saya dah kenal dia 4 tahun lepas. Alhamdulillah buat masa ni okey lah kan. So mak saya sokong lah apa yang saya buat. Tadi awak bagi soalan cuma-cuma sekat Adan kan? Saya nak tanya Fatin, apa yang tertariknya daripada Adan ni? Sebab dia gentle kot, sebab dia ajak saya kahwin terus. Okey. Tapi kalau Adan pula, pandangan keluarga macam mana apabila beritahu bertemu dengan Fatin menerusi aplikasi, walaupun dah pernah berkenalan sebelum ni, tetapi orang kata the fact that mempunyai aplikasi bertemu jodoh ni kan, apa pandangan mereka? Mak tak ada masalah dengan aplikasi tu, dia pun tak tahu pun ada aplikasi tu. Ya kan? Cuma dia sokonglah untuk saya cakap untuk nak berkahwin dalam tahun ni lah. Tunang dulu, lepas tu baru tu berkahwin. Prof, ini yang kita katakan tadi, menggunakan aplikasi itu betul-betul untuk mencari zaujahnya. Tetapi lain pula konteksnya kalau kita bercakap tentang keburukan-keburukan yang mungkin berlaku disebabkan oleh aplikasi ini. Itu yang kita bawakan topik hari ini, membawa musibah. Kerana saya kira blind date ataupun temu janji yang kita tak kenal orang tu sebelum ni dan cuma bertemu pada waktu dan saat itu dah berlaku lama sebenarnya. Bukan dalam konteks masyarakat kita, tapi masyarakat yang sedunia pun ada dari konsep blind date ni. Mungkin Prof boleh kongsikan terlebih dahulu, kalau sekiranya nak berkenalan dengan seseorang dalam menerusi aplikasi bertemu jodoh ni sekalipun, macam mereka berdua bertuah sebab dah kenal sebelum ni. Ni kepada mereka di luar sana yang betul-betul tak kenal langsung orang ini, tak tahu bagaimana caranya dan untuk tidak ditipu. Apa yang boleh dilakukan, Prof? Satu perkara lah kan, anak-anak muda biasalah kan, kalau orang
orang yang pernah jatuh cinta kan macam you all lah. Kalau kita dah suka dengan orang tu kan, itu perasaan yang normal bagi siapa pun kan, orang yang normal. Tetapi jangan perasaan suka itu menutup ataupun menghalang kita daripada menyiasat. So kita kena meneruskan siasatan pada saya lah. Siasatan ni maknanya tak kira lelaki ke perempuan lah. Sebab apa, lelaki pun kena siasat. Adakah orang yang dikenali betul-betul orang yang dia rasa dia kenal. Prof dah kahwin pun kena siasat juga. Itulah masalah. Itulah kan maknanya dia kena siasat. Dia bukan sebab macam mana, bukan kita nak hire private investigator ke apa. Dia maknanya kalau kita kenal dia, contoh kita kenal dia daripada kampung A contoh kan. Jadi kalau kita, tempat kerja dia kat mana, so jadi kita kalau boleh kita cari betul ke dia ni kerja kat sini. Kadang-kadang katalah wanita kan, dia cari orang yang dia rasa dia nampak berharta. Dia kata kerja kat sini, bawa kereta mewah misalnya. Tapi turn out semua tu kawan punya kereta contohlah kan. You kena pastikan betul ke dia bekerja kat agensi A ni. Betul tak? Jadi maknanya buat homework yang lebih lama. Begitu juga kalau dia lelaki, you kena check jugalah, kena buat kerja lebih sikit sebab kalau kita ada masa untuk melayari aplikasi tu, untuk mencari orang yang kita rasa kita nak, kita juga kena ada masa, kena fikir perkahwinan ni bukannya sehari dua kan, bukan sehari dua, bukan rupa paras saja. Kita boleh suka orang yang handsome, kita boleh suka orang yang cantik, tapi bila lepas perkahwinan tanggungjawab, betul tak? Tanggungjawab lebih utama. Sebab kalau orang itu cantik ke, orang tu handsome ke, tapi tidak ada tanggungjawab, tu semua dah tak ada makna dah. Semua tu dah tak tepi. Sebab itu kena kerja keras sikitlah pada saya kalau nak guna dia, you kena buat kerja lebih. Bukannya you rasa dah senang dah. Betul. Tak boleh. Apa yang Prof cakap tadi, saya teringat satu drama yang saya tengok ni, Fatin. Betul. Dalam social media dan dalam aplikasi Bertemu Jodoh ni ditunjuk yang dia bawa kereta. Setiap hari kereta dia bertukar-tukar, Prof. Bertukar-tukar. Setiap hari lain. Apabila dah berkenalan, baru tahu sebenarnya dia ni pemandu. Tak salah untuk jadi pemandu. Tetapi salah apabila menipu mengatakan itu miliknya. Jadi ini yang kita nak elakkan. Ini yang sebenarnya kita kena jadi penyiasat. Dan saya boleh relatekan juga, Prof. Saya ada saudara juga yang mana daripada aplikasi mencari jodoh ini, dia belajar di luar negara lah. Disebabkan dari segi Islamiknya mereka tak boleh berdua-duaan dan sebagainya. Jadi ada kumpulan yang menyatukan mereka melalui aplikasi jodoh. Dan Alhamdulillah dah ada 2 orang dah anak Prof sekarang ni. Dan ini sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin ataupun niat sebenarnya untuk kita mencari pasangan dan sebagainya, tak salah, Prof kan? Tetapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang cuba-cuba. Ini yang kata yang main-main ataupun nak mengisi kekosongan masa tu sendiri. Okey, Prof. Mungkin kita boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya untuk mereka yang tak pernah ada aplikasi dan sebagainya. Mungkin mereka berminat untuk download dan sebagainya lah kan. Apa sebenarnya yang mereka perlu elakkan dan juga teruskan dengan matlamat sebenar? Pertama lah tadi saya rasa saya dah sebut tadi, kalau dia mula sekali kan lepas dia dah download tu kan, pertama sekali janganlah terlalu meletakkan harapan yang tidak realistik lah. Tidak realistik. Semua orang ada harapan, tapi jangan sampai dia tidak realistik. Contoh kan, manusia dia sentiasa nak yang indah-indah, betul tak? Dia nak indah-indah. Kalau perempuan mungkin dia nak lelaki yang kaya, lelaki nakkan wanita yang cantik, semua nak yang indah-indah. Jadi kita tengok kat mana, adakah, jadi jangan tertipu dengan filter tu semua tu. Jangan tertipu dengan semua tu. Dan satu lagi, macam saya kira saya dah sebut dah tadi juga, macam lepas you mencuba tu, adakah you cuma berniat untuk suka-suka ataupun you berkenalan, katalah kat dalam tu you kenal 5 orang sekali. Kan? 5 orang tu macam janganlah put high hope dekat 5 orang ni. Tiba-tiba 5 orang ni semuanya trauma. Sebab apa you pilih nombor 1, yang nombor 2, 3, 4 kena tinggal. Dah meninggalkan kesan pula. Sebab itu kita kena ingat, kalau kita tak nak orang buat kita janganlah buat kat orang kan. Tapi saya rasa balik-balik ni semua kepada individu tu, sebab dia bertanggungjawab atau tidak. Sebab itu saya kira kalau aplikasi tu dibangunkan oleh badan yang whatever lah, tak kira lah, maknanya dia bertanggungjawab, dia akan cuba membantu pasangan tu. Tapi kalau dia bebas, dia punya risiko tu sentiasa ada. Ya, betul. Setuju. Dan kalau kita tengok kisah-kisah kejayaan yang akhirnya ke jenjang pelamin, akhirnya antaranya adalah seperti Adan dan juga Fatin. Dan saya kira ramai lagi, malah kenalan saya sendiri pun ada beberapa orang yang bertemu menerusi aplikasi Bertemu Jodoh dalam talian. Dan betul macam kata Fatin, dah ada 2 orang anak dah pun sekarang ini. Okey, kita ada perkongsian di Facebook daripada penonton kita, daripada Nur Atika Syakila Rahmat, yang mana saya berkenalan semua dengan apps Jodoh
jodoh. Oh, okey. Bekas suami dan juga suami sekarang rasanya atas individu. Kena pandai jaga diri sebab tak semua orang ikhlas berkenalan dengan kita. Nak tegur orang depan-depan malu. Jadinya juga apps je senang. Yang penting kena ada pendirian. Kalau rasa dah ada bau-bau percubaan menipu, tinggalkan. Jangan mudah percaya dan sayang orang. Bahaya. Itu dia peringatan. Baik. Dan mungkin sedikit daripada Fatin dan juga Adan, nasihat kepada mereka di luar sana yang memang nak berkenalan seikhlasnya menerusi aplikasi. Apa yang nak disampaikan Fatin? Hati-hatilah, cuma simple. Hati-hati je. Tak semua yang dekat dalam aplikasi tu ke negatif, ada yang positif. So kita kena jaga-jaga diri kita sendiri. Adan, permaisuri hati. Kalau lelaki teruskanlah untuk sampai berjaya lah. Nampak jujur. Teruskan misi sampai berjaya. Akhirnya dapat isteri. Okey, baiklah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, kepada Fatin Nursazila Amira Salman dan juga Ahmad Shah Ramadan Muhammad atas perkongsian pada hari ini. Saya kira tak kisahlah di mana saja kita bertemu dengan seseorang itu, sama ada secara langsung, menerusi kenalan, keluarga ataupun menerusi aplikasi bertemu jodoh dalam talian. Semuanya bergantung kepada diri kita sendiri untuk ikhlas. Dan tetapkan matlamat itu sebaik mungkin. Jangan nak main-main ataupun suka-suka. Mungkin juga boleh ada peringatan untuk antara satu sama lain kan, isteri dan juga suami, untuk kita teruskan matlamat dalam hubungan rumah tangga itu. Dan paling penting kalau dah bertemu jodoh, delete akaun tu, jangan itu langsung yang paling kembali penting ke aplikasi tu. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan lagi kepada tetamu-tetamu kita.